Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menonton di channel Kemar Umrah JDT. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala yang sedang menonton kami di waktu ini jam menunjukkan 2.31 petang pada 12 Mac 2020 hari Khamis. Alhamdulillah kita pada petang ini kita bersiaran langsung lagi untuk menemani tuan-tuan yang sentiasa melayari Facebook di alam maya ni, supaya tuan-tuan dapat bersama dengan kami mendapatkan info-info yang terkini dan juga kita berikan maklumat dan juga tazkirah. Mudah-mudahan ia yang bermanfaat untuk kita insya-Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebenarnya peringatan itu adalah sangat bermanfaat untuk orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, siapa yang orang yang beriman dia sentiasa akan mencari nasihat. Sebab apa? Nasihat itulah yang akan menjadi bekalan hidup dia. Nasihat itulah yang akan menjadi vitamin dalam kehidupan dia untuk terus sihat dan walafiat. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang perlu kita sedar bahawasanya tuan-tuan rahmati Allah, di saat ini kita diwar-warkan ataupun kita dipanaskan dengan isu yang sangat-sangat dekatlah dengan kita, iaitu isu coronavirus. Okey. Tapi sebelum tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak bersama dengan tuan-tuan yang sedang menonton untuk tuan-tuan berkomunikasi dengan kami, respon pada kami, bagaimana keadaan videonya, bagaimana keadaan suaranya, adakah dengar ataupun tidak, supaya tuan-tuan sentiasa dapat secara jelas suara saya dan juga dengan suara panel kita pada petang ini. Okey. Jadi tuan-tuan boleh tolong semak, tolong komen suara jelas ataupun tidak. Okey. Atau boleh tengok kabel kita, tuan-tuan tengok cek. Suara clear ke tuan-tuan yang sedang menonton? Kita perlukan respon daripada tuan-tuan. Okey. Dan tolong cek sound clear ataupun tidak. Dengar? Okey, baik. Baik tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, selamat yang sedang menonton, selamat menonton. Okey. Pada petang ni tuan-tuan Allah, kita kali ketiga kita bersiaran langsung pada minggu ini. Kali pertama pada hari Selasa, pada hari Isnin bersama dengan saya, kita bagikan 5 tips untuk amalan ketika mana musim coronavirus ni, COVID-19 ni. Kita bagi 5 tip Ustaz. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dapatlah mengamalkan 5 tip tersebut. Kemudian pada hari Rabu, hari Selasa, kita bersiaran lagi berkaitan dengan maklumat-maklumat terkini, apa yang apakah yang tuan-tuan perlu buat, batal atau tangguh perjalanan umrah. Kita dah bersama dengan manager kita, pengurus jualan kita, iaitu Puan Amy. Dan pada hari ini tuan-tuan khusus untuk tuan-tuan mungkin dah lama merindui wajahnya terpampang di handphone tuan-tuan. Pada hari ini kita bertemu dengan Al-Fadhil Ustaz Fakhur Razi Abu Bakar, iaitu UFAP, untuk sama-sama kita mendengar pesanan daripada UFAP berkaitan dengan isu COVID-19 ataupun coronavirus. Seperti mana tuan-tuan yang kita sedia maklum, yang telah pun diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di saat ini bumi Malaysia telah pun menerima pesakit yang dijangkiti coronavirus seramai 149 orang yang terkini. Jadi semakin kita tengok gelombang kedua ni semakin ramai, lagi cepat. Dia lagi cepat. Jadi hari ini kita sama-sama nak mendengar pesanan daripada Al-Fadhil Ustaz Fakhur Razi berkaitan dengan isu COVID-19 ni.
Mudah-mudahan ianya juga ada manfaat untuk kita, bagaimana kita nak berhadapannya, bagaimana persiapan kita untuk berhadapan dengan isu ni, insya-Allah. Jadi jom kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fakhruzi Abu Bakar. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Azlan dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Jadi secara ringkasnya lah berkenaan dengan wabak yang menimpa negara kita, bahkan menimpa seluruh dunia. Dan baru-baru ni Dia bukan satu negara dia. bukan satu negara, satu dunia menimpa. Dan tadi pun kita dah dapat berita daripada World Health Organization WHO yang telah membuat sidang media ni dan telah mengumumkan dan telah telah mengumumkanlah bahawa penyakit ataupun wabak coronavirus COVID-19 ni sebagai satu pandemik, iaitu satu wabak yang menimpa seluruh dunia, seluruh benua. Tidak ada satu negara pun yang sunyi daripadanya. Dan wallahu alam, tadi saya juga baca satu sejarah disebut wabak yang sebegini teruk sebenarnya telah pun berlaku daripada zaman dulu 700 tahun yang lepas, terutamanya yang terkena pada benua Eropah yang disebut sehingga menyebabkan kematian 2/3 daripada penduduk dunia. Disebutkan hampir 2 juta. Hampir 2 juta penduduk dunia lah yang meninggal pada wabak pada tahun tersebut, 700 tahun. Maknanya kalau kita nak kira daripada tahun hijrah 700 tahun, maknanya sekarang dah 1400 lebih. Maknanya lebih kurang setengah abad daripada 1400 tu lah. Setengah abad. Bukan setengah abad, kira setengah tahun daripada 1400 tahun hijrah itulah, lepas daripada zaman Rasulullah SAW. Dan benda ni pun sebenarnya Nabi SAW pun dah ingatkan pada kita. Kita sebagai orang Islam, benda-benda yang berlaku pada kita semua dijadikan sebagai ujian lah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua yang Allah Ta'ala yang ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling elok amalannya. Dan kita sebagai orang Islam, kita kena muhasabah. Setiap apa yang berlaku, maka dia adalah satu ujian pada kita. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala sengaja lakukan peristiwa ni untuk menyentik hati kita, supaya kita kembali bermuhasabah dan supaya kita kembali kepada agamanya. Sebab kalau kita tengok pun zaman sekarang, maksiat telah terlalu merebak dan terlalu berleluasa. Bahkan ada di antara manusia yang berbangga dengan maksiat, bahkan mereka memperjuangkan maksiat yang mereka bawa. Ini satu bencana yang besar. Sebab tu Nabi SAW sebut, kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Bukan muhajirin, mujahirin. Semua umat aku diampunkan dosanya melainkan orang yang berbangga dengan dosanya. Orang yang berbangga dengan dosanya, orang yang yang mengiklankan dosanya. Dalam riwayat hadis ini disebut bagaimana dia melakukan maksiat di waktu malamnya, lalu Allah Ta'ala tutup aibnya. Tapi apabila waktu siang, menjelang waktu siang, dia beritahu dekat orang tentang maksiat yang dia lakukan pada semalam. Dia bangga dengan maksiat yang dia lakukan. Maka orang yang macam ni Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampunkan dosanya. Dan gejala ini kalau kita tengok bukan individu seorang dua, bahkan dia jadi macam satu orang kata pertubuhan. Terus teranglah kita cakap LGBT lah, macam-macam kan. Walaupun ada orang yang cuba nak menafikan, aliran pahaman liberal yang nak menafikan, jangan suka kaitkan dengan balak, jangan kaitkan dengan balak. Dia kata balak wabak ni pun sebenarnya pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Ya, benda ni juga pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Bahkan ada di antara sahabat-sahabat Nabi, contohnya macam Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mati dengan sebab taun, wabak yang menimpa dia pada masa tu. Tapi dalam bab ni pun kita kena sedar. Kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan itu sebagai satu ujian untuk meningkatkan keimanan. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan benda itu sebagai satu balak, sebagai kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita yang melakukan dosa kepadanya. Sebab tu ada satu hadis dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW sebut ada 5 benda. Nabi kata kalau kita ditimpa dengan benda ni, maka mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa? Antaranya yang pertama kata Nabi, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw. Maknanya tidak zahir satu kejahatan ataupun satu maksiat pada satu kaum itu sehinggalah mereka berbangga, mereka mengiklankan, menjaharkan apa yang mereka buat sehingga tersebarnya kerosakan itu, melainkan Allah Ta'ala
Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka ta'un dan juga auja'. Auja' ni maknanya penyakit lah, wabak, sehingga penyakit itu tidak pernah berlaku pun sebelum daripada mereka. Jadi kalau kita tengok apa yang Nabi SAW sebut berdasarkan riwayat Ibnu Majah ini, maknanya betul lah apa yang kita tengok. Kalau kita tengok dalam coronavirus ni dah biasa dah. Coronavirus, kalau semalam pun ada orang duk elan Dettol, dia boleh mengumbat coronavirus. Tapi rupanya coronavirus yang jenis apa dipanggil ni, kita pun tak istilah lain kan, COVID-19. Ia adalah satu wabak yang baru yang tak pernah dijumpa pun oleh manusia sebelum daripada ni. Sebab tu sekarang ni para saintis dan juga ahli-ahli kimia pakar perubatan sedang mencari penawar untuk penawar. Sampai saat ni tak ada lagi vaksin yang boleh. Sampai setakat ni belum ada lagi. Cuma di Malaysia wallahu alam kita dapat laporan ataupun berita yang mengatakan di Malaysia alhamdulillah keadaan terkawal, walaupun ada yang sakit, alhamdulillah mereka sembuh baliklah. Cuma walaupun begitu kita kena jagalah dengan benda-benda ni. Dan kita sebagai orang Islam, macam Ustaz Azlan sebut tadi lah, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Benda-benda ni lah kalau orang beriman dia akan ambil benda ni sebagai iktibar. Maka kita ni pun hatta walaupun kita bukan daripada kalangan ahli maksiat, maka kita pun janganlah bercampur dengan mereka yang ahli maksiat. Wala tusibanna la tusibanna fitnata, macam mana ya Ustaz? La tusibanna fitnatal ladzi nazalamu minkum khassah. La tusibanna, saya lupa ayat tu, astagfirullahalazim. Maknanya Allah surah apa? La tusibanna fitnatal ladzina zalamu minkum khassah. Allah Ta'ala tidak menimpakan satu musibah, satu balak pada mereka yang zalim itu sahaja, tapi termasuklah ahli-ahli yang soleh, orang-orang yang baik pun termasuk juga. Maka berdasarkan ayat ni, ulama menyebut bahawa janganlah kita rapat ataupun kita kawan dengan ahli-ahli maksiat, kerana kalau kita kawan dengan mereka atas dasar supaya kita nak berbaik dengan mereka, tanpa kita cegah maksiat yang mereka lakukan, bimbang kita yang baik ni pun akan join sekali dengan dia dan menyebabkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang penting kita berdoa lah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada doa yang kita baca sendiri ataupun doa yang maksur daripada Nabi SAW. Ada macam-macam riwayat lah. Ada doa yang pendek, ada doa yang panjang. Kalau nak baca doa yang pendek, bolehlah baca. Antaranya Nabi ajar, kalau siapa yang baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, setiap pagi sebanyak 3 kali, maka tidak akan memberi mudarat pun kepadanya oleh sesuatu sehinggalah petang. Dan siapa baca 3 kali pada waktu petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, maka tidak akan diberi mudarat sampai besok paginya. Termasuklah juga boleh kita amalkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita minta lindung Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kejahatan dan keburukan yang Allah Taala ciptakan. Jadi cuma saya rasa itu je lah mungkin yang kita boleh kongsikan pada petang ni. Ala kulli hal asbab untuk elakkan penyakit ni pun kita kena ambil kira jugalah. Baru-baru ni tadi Menteri Jabatan Perdana Menteri Fadil Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sendiri pun dah keluarkan garis panduan besok hari Jumaat. Dan disebut garis panduan, kalau maknanya asas maya Jumaat tu tak ada, kita tak boleh masuk kan, sebab dia perintah daripada Allah Ta'ala. Cuma saja kalau kawasan kita tu adalah kawasan yang terlibat dengan wabak, maka elok kita semayang rumah lah. Elok kita semayang dekat rumah. Maknanya jangan pula kita tiba-tiba terlebih warak pula, ada ni Allah Ta'ala ni saya akan ampunkan duit. Tak apalah, siapa nak pergilah, tak ada masalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pahala yang lebih atas usaha dia untuk menempuh kesukaran tersebut. Tapi ala kulli hal, benda asbab sunatullah ni pun kita kena mikir juga. Jangan mengharapkan keajaiban dalam masa yang sama kita menolak fitrah sunatullah yang Allah Ta'ala ciptakan tu lah. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin sekadar tu yang saya dapat kongsikan pada petang ni. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kita dah mendengar sikit tazkirah berkaitan dengan isu COVID-19, dan Ustaz menyebutkan tadi berkaitan dengan ujian kepada manusia sebenarnya. Virus ni Allah jadikan sebagai peringatan kepada manusia. Sebabnya manusia datangnya virus itu adalah atas
tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia lah yang menjadikan kerosakan datang ke bumi dan menyebabkan datangnya penyakit. Walaupun yang disebutkan oleh saintis Amerika, bukan saintis seusaha pertahanan Amerika mengatakan bahawa virus COVID ni adalah senjata daripada China sebenarnya. Tapi itu teori yang disebutkan oleh US. Itu US memang dia nak burukan China. Jadi tuan-tuan, apa yang penting kita kena tahu bahawa segala-galanya adalah atas kerosakan manusia. Tangan manusia yang menyebabkan datangnya penyakit, pelbagai penyakit. Jadi terima kasih kepada Ustaz cerita tentang perjalanan tadi, peringatan kita bersama. Baik, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bagi satu nasihat lah kepada jemaah kita, terutamanya daripada jemaah Gemar Umrah JDT yang telah pun berdaftar dan juga yang nak daftar dengan Gemar Umrah JDT. Jadi apa saranan Ustaz untuk jemaah kita berhadapan dengan isu ni? Baik. Adakah nak kena batalkan dulu niat tu? Nak batalkan niat ke tak? Kita dah daftar dah ni. Tak apalah, sebab tu kita di KJDT, siapa yang daftar kita tak suruh dia bayar penuh kita tak cuma deposit je lah. Dan sekiranya kalau berlaku sesuatu halangan, maka kita akan pulangkan lah sepenuhnya kan deposit tu agak terjamin lah di situ. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita dah plan katakan untuk pergi tahun ni ataupun pada tempoh yang berlakunya wabak ni, kita jangan down lah. Jangan pula kita fikir ni mungkin belah ujian ni ujian, tapi jangan fikir sebab semata-mata tu nak kata dosa tu atas kita seorang yang buat. Sebab benda ni bencana yang umum. Kadang-kadang orang lain buat hal, kita pun kena tepiah sekali tu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina minkum khassah, tu ayat dia berapa betul. Jadi itulah yang pertamanya. Yang kedua, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak pergi Mekah ni sebab yang pertama nak buat umrah lah. Yang kedua sebab dekat sana banyak ni tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi sebab tu orang berebut nak pergi umrah. Cuma kita kena ingat bahawa bila doa yang mustajab ini, dia bukan hanya berkait dengan tempat sahaja, bahkan dia juga berkait dengan masa. Hatta di Malaysia kita ni pun, di tanah halal, semua tanah halal, tak kira lah dekat Malaysia ke, kat Amerika ke, mana-mana ke, seluar daripada tanah haram, kita di sana ada satu masa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita, yang mana kalau kita doa pada masa tu, dia mustajab. Banyaklah. Hari Jumaat ada waktu-waktunya, cuma dirahsiakan. Ada yang sebut masa khatib tengah duduk antara dua khutbah. Ada yang sebut pada waktu petang lepas sembahyang Asar membawa kepada waktu maghrib. Ada yang termasuklah juga sepertiga malam yang akhir, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Taala turun ke langit dunia apabila malam itu berbaki 1/3 yang akhir. Lalu Allah Ta'ala pun sebut, sekiranya ada di antara hamba-Ku yang minta ampun, maka aku ampunkan dosa dia. Siapa yang meminta kepada aku satu, maka aku akan mustajabkan permintaannya, dan begitulah seterusnya. Dan termasuklah banyaklah kalau kita nak sebut. Hatta ada hadis yang lain sebut, siapa yang Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang, jangan barang tangan kita pula kan, untuk menerima taubat hambanya di waktu malam. Dan Allah Ta'ala bentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya di waktu siang. Jadi ala kulli hal, apa yang penting kita teruskan berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana pintu-pintu kebaikan itu terlalu banyak. Bukan sekadar dengan kita melaksanakan umrah, sekiranya kita dapat ni lah, tapi bila dah dapat jangan tak pergi pula kan. Dalam masa ini, maknanya sebagai satu motivasi, kena ingat pintu kebaikan itu terlalu banyak. Bukan sekadar dengan kita melaksanakan ibadah umrah, tapi dengan amalan-amalan yang lain. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Pintu-pintu iman ini terlalu banyak. Yang paling sedikit tu apa? Hatta kita alihkan duri di jalanan pun, itu termasuk daripada amalan salih yang dikira pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, jangan putus asa, banyakkan berdoa dan banyakkan amalan-amalan soleh yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri fadilat pada kita atas perkara ni, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap memberi pahala juga kepada kita yang tidak dapat pergi umrah sebab kita dah ada niat. Dah ada niat. Saya sikit Ustaz, saya teringat satu kisah Abdullah Ibn Mubarak. Diceritakan bagaimana pada satu hari dia dah siap nak pergi haji dengan bekalannya, dengan makanan, duit dan sebagainya, bersama-sama dengan dia punya pembantu dia, maula dia, pembantu dia. Jadi masa dekat Iraq tu, dia on the way nak pergi ke Mekah.
Tiba-tiba dia nampak ada seorang makcik, dia tengah dia mencari sesuatu di tempat kumpulan sampah lah. Lepas daripada tu, bila Abdullah ibn Mubarak nampak makcik tu buat macam tu, lalu dia pun hantar dia punya hamba dia ni, pembantu dia ni, untuk tanya pada makcik tu apa dia buat kat situ. Lalu makcik tu pun bagi tahu, rupa-rupanya dia nak cari makanan untuk diberi kepada anak-anak dia kat rumah. Orang miskin lah. Maka Abdullah ibn Mubarak apa dia buat? Maka dengan duit belanja yang ada dengan dia pada masa tu, maka dia bukan saja sedekah kepada makcik ni, bahkan dia beri dia sedekah semua hartanya pada seluruh penduduk di Iraq pada masa itu. Menyebabkan dia perjalanan haji ni terbantut. Sebab habis duit dia dah sedekah dah. Maka dia pun postpone dia punya perjalanan, balik semula ke rumah dia di Iraq. Pada malam tu dia bermimpi jumpa dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW sebut pada dia, kamu telah memperolehi haji yang mabrur. Dia belum pergi lagi tu. Dia belum pergi lagi. Tapi dengan sebab amalan yang dia buat ikhlas pada Allah Ta'ala, dia mengutamakan orang lain lebih daripada diri dia, maka dia tetap mendapat pahala haji yang mabrur, walaupun hakikatnya dia belum jejak lagi kat tanah haram Mekah tu. Jadi kita pun macam itulah juga. Kita ni niat dah ada dah. Niat dah ada dah. Tapi kita tak dapat nak pergi. Maka tak apalah. Hold dulu, buat amalan-amalan soleh yang lain. Mudah-mudahan niat kita tu Allah Ta'ala akan beri pahala yang sempurna, macam kita buat umrah yang sempurna juga. Wallahu alam bisawab. Baik, alhamdulillah kita mendengar tadi pesanan daripada Al-Fadhil Ustaz Fakhur Razi berkaitan dengan jemaah kita untuk perjalanan suasana hari ini. Ada yang takut nak pergi umrah dan sebagainya. Jadi jangan terhenti niat tersebut lah. Jangan terhenti niat tersebut, teruskan. Dan yang telah pun daftar, jangan takut. Sebab kita telah pun melangkah jalan yang baik dah. Jangan kita patah balik. Rugilah kita. Jangan U-turn. Jangan U-turn. Biarlah orang lain U-turn. Okey, baik, tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak tengok sikit siapa yang sedang menonton kami di saat ini. Iaitu terima kasih kepada MKS, terima kasih kepada Normala, terima kasih kepada Atikah Nabila Azman, terima kasih Muhammad Khairul Amirin, Aminah Deraman Noh, Maria Mat Jai daripada Muar, terima kasih. Nurul Izlin, terima kasih. Khairiyah Jawri, Zarud Akid daripada Bukit Dahlia, Bukit Dahlia pula, Taman Dahlia. Taman Dahlia sebelah. Sebelah ni. Emilia. Dua kali nama. Tak tahu sebab apa. Mungkin ayah dia kot nama Emilia juga. Kemudian terima kasih juga kepada Sariah Sari, Kin Nazar, Azhar Ans Indah yang sentiasa menonton kita, Laila Bai, Zakir Saleh, Nurhana Ismail, KN kita, kemudian Wak Abi. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga kita semua dijauhi daripada COVID-19. Amin. Ucapan daripada Azhar Indina, insyaAllah. Amin. Dan yang terakhir yang saya sempat nak bacakan sini adalah Puan Roslina Ina daripada Kampung Melayu Majidi. Okey. Baik, tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita sebutkan sebelum ni, suasana hari ni kalau tuan-tuan nampak daripada TV kita sekarang ni secara langsung tu masih lagi kosong. Boleh nampak lah. Nampak tuan-tuan. Tengok ke belakang tu. Okey, masih lagi kosong dan dijarakkan. Kawasan Tabah tu dijarakkan daripada Kaabah. Dan sekarang ni buat masa ni masih lagi dibenarkan untuk tawaf sunat. Belum lagi buka untuk umrah. Tapi boleh masuk ke dalam Masjidil Haram. Dan disebutkan berita yang kita terima juga yang baru ni, dipendekkan masa azan dengan iqamah. Dicepatkan. Dan khutbah Jumaat dipendekkan. Samalah dengan kita sekarang ni. Ketetapan daripada Menteri Jabatan Perdana Menteri kita hari ni, Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Dr. Zulkifli Ismail Bakri menyebutkan, Dr. Muhammad menyebutkan apa? Dipendekkan khutbah dari panduan sembahyang Jumaat. Sebagai panduan kita panduan Jumaat tu dipendekkan solat khutbah Jumaat. Jadi ada satu juga untuk kawalan kita bersama. Baik, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Fakhur tadi, iaitu segala-galanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia.
Tapi untuk orang yang beriman tetap kena ujian. Ya. Jangan kata orang yang beriman tak kena, tak kena. Semua kena. Semua kena. Sebab apa? Sebab kita hidup di zaman umat di akhir zaman. Kita bukan hidup di zaman Nabi Nuh AS. Sebab zaman Nabi Nuh yang beriman saja yang selamat. Duduk dalam bahtera tu yang selamat. Tapi yang tak beriman semuanya tak ramai pun 80 je. Yang tak beriman semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan. Kita bukan duduk di zaman Bani Israel ketika mana zaman Nabi Zakaria, Nabi Musa sebagainya, yang mana Allah matikan para orang yang beriman. Nabi Zakaria dibunuh oleh umatnya sendiri kan. Tapi kita ni di umat di akhir zaman, yang mana umat akhir zaman ni dua-dua kena. Orang yang beriman pun kena, orang yang tak beriman pun kena. Satu masa. Sebab itu Allah rakamkan dalam Al-Quran, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna fahum la yuftanun. Okey. Bagaimana Allah kata, adakah kamu beriman sedangkan kamu tak pernah diuji? Sedangkan umat-umat terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jadikan COVID-19 juga ujian. Untuk kerajaan juga, kerajaan hari ni juga, ini juga adalah ujian kepada kerajaan barulah. Dan mudah-mudahanlah dengan kerajaan baru ini Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk menguruskan kerajaan dengan baik, dan juga dapat menangani wabak ini dengan baik. Kerana ramai ulama berada di belakang mereka hari ini, alhamdulillah suasananya yang menenangkan keadaan sekarang ni. Ada penasihat yang mengingatkan kepada agama, dan penasihat pun agak strong. Dan alhamdulillah itu suasana ni sangat baik. Dan mudah-mudahan juga Allah berikan kekuatan kepada seluruh umat Islam, terutamanya di India lah sekarang ni, yang sedang berhadapan dengan kezaliman kerajaan India terhadap saudara sahabat kita Islam di India. Sebab itu saya sebutkan hari Selasa dulu, Ustaz, kita doa kepada Allah supaya Allah pindahkan virus corona ni pergi kat India. Pada orang yang bunuh orang zalim yang bunuh orang Islam ni. Sebab apa? Biarlah orang zalim ni kena. Itu yang kita nak pun. Betul. Sebab yang berlaku kat China tu kan. Asalnya kat situ. Asalnya di situ. Okey. Baik, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada yang telah menonton kita. Mungkin ramai sedang yang telah pun berbalas mesej dengan kita. Keris 13 lok. Ni 13 lok. Takut nak baca. Okey, daripada Masai PG terima kasih. Jina Ahmad Jelal terima kasih. Mat JB Kampung Melayu Majidi terima kasih. Rosiah Hussein Taman Daya Johor. Okey, terima kasih yang sudah menonton kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di siaran langsung yang akan datang dalam rancangan kita. Nantikan kemunculan kami di handphone tuan-tuan melalui channel Kemarau Umrah JDT. Jadi sekali itu saya Ustaz Azlan Haji Alas, Musyir Kemarau JDT, menemani Al-Fadhil Ustaz Al-Faqir Razi Abu Bakar pada juga Musyir Kemarau JDT pada petang ini, khas untuk buat tuan-tuan yang sentiasa follow Kemarau Umrah JDT. Jadi sekali itu Kemarau Umrah JDT, hatiku di haramain, ku sahut seruanmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Boleh salam? Betul. Cuba di sini.